maka industri tersebut atau proses pengeluaran itu dikatakan berada dalam jangka pendek. Faham Kalau semua input telah pun menjadi input berubah ataupun telah pun diubah menjadi input berubah, secara automatically-nya overall-nya semua dah tak ada input tetap. Maka bila tak ada input tetap, jangka masa pengeluaran tu telah bertukar daripada jangka masa pendek kepada jangka masa panjang. Okey, faham perbezaan jangka masa pendek, jangka masa panjang dalam ekonomi ni? Jangka masa pendek tu maksudnya ada dua, satu input tetap, satu input berubah. Input tetap tu input yang tidak boleh diubah, tetap. Walaupun pengeluaran tu berubah ataupun pengeluaran tu bertambah kan, tapi dia tetap still dengan dia tetap dengan jumlah tersebut, dengan keadaan macam tu, dia tak boleh berubah. Okey, itu maksud input tetap kalau input berubah ni input yang boleh diubah. Dalam jangka masa pendek tu ada sebahagian input boleh diubah. Boleh ubah mungkin dari segi bilangan buruh yang ada, waktu jam bekerja boleh diubah, tetapi ada certain input yang memang tak boleh ubah. Itu nama input tetap. Itu maksudnya. Selagi ada input tetap, maka proses pengeluaran tu dianggap masih berada dalam jangka pendek. Tapi kalau input tu dah semua dah berubah, input tetap tu pun dah berubah kepada input berubah, maksudnya semuanya boleh diubah dan semua input telah berubah lah, jadi input berubah, tiada lagi input tetap. Mana faham dia telah bertukar daripada jangka masa pendek pada jangka masa panjang. Maknanya apa? Maknanya dalam ekonomi ni dia berbeza dengan bidang lain lah. Okey, bidang-bidang lain. Jangka masa dari segi ekonomi ni ialah dia tak statik pada jangka masa tertentu lah. Proses industri macam industri kereta, sektor pertanian ke, sektor perkilangan ke, sektor apa-apalah dalam ekonomi ni, dia tak ada ketetapan masa jangka masa pendek. Seminggu ke, kalau nak sebut jangka masa pendek, dia tak ada seminggu ke, sebulan ke, setahun ke, dia tak ada macam tu. Dia boleh dikelaskan sebagai jangka masa pendek tu. Kita tak tahu bila. Dia bergantung kepada industri itu sendiri. Okey, selagi ada input tetap, jangka masa pendek. Bila input tetap telah berubah, jangka masa panjang. Yang itu. Jadi kita tak boleh nak step by masa lah. Okey, itu jangka masa pengeluaran ni dalam ekonomi. Dia berbeza, mungkin berbeza dalam bidang lain ataupun sektor lain ataupun jurusan lain lah kan. Dia akan mengatakan okey, mungkin jangka masa pendek itu dalam masa seminggu, sebulan ke, gitu. Tapi ekonomi tidak. Lain industri, lain jangka masa pendek. Jangka masa pendek kepada jangka masa panjang. Jadi mengikut pada pengeluaran apa yang dikeluarkan. Okey. Tapi kita mesti faham dalam ekonomi ada dua jangka masa, jangka masa pendek, jangka masa panjang. Jangka masa pendek, apa beza dengan jangka masa panjang? Input. Jangka masa pendek ada input tetap, input berubah. Jangka masa panjang, input berubah saja. Okey. Itulah. Okey, kita nak tengok sikit tentang fungsi pengeluaran. Fungsi pengeluaran dalam teori pengeluaran ni. Okey. Aminah dah masuk? Aminah dah masuk kan? Okey. Teori pengeluaran, kalau saya delete ni nanti habis rekaman saya ni. Okey. Fungsi pengeluaran kita tengok dulu fungsi pengeluaran dalam dia ada, tadi pengeluaran ada fungsi Okey, maksud ataupun definisi fungsi fungsi yang menunjukkan jumlah output maksimum yang dapat dikeluarkan oleh berbagai kombinasi input pada satu tingkat teknologi tertentu. Okey. Jadi
fungsi itu dalam teori pengeluaran ni dia menunjukkan kepada merujuk kepada jumlah keluaran, jumlah output, okey, yang dihasilkan, yang dikeluarkan. Ni Q ni. Q ni adalah kuantiti. Kalau dalam teori permintaan tu kuantiti, tapi dalam teori pengeluaran ni kita panggil output, kuantiti output ataupun keluaran, jumlah keluaran, ataupun kita panggil jumlah output yang dihasilkan, yang mampu dihasilkan secara maksimum lah. Okey, jadi kalau nak faham betul-betul Q tu apa? Q tu adalah jumlah keluaran yang dihasilkan oleh pelbagai kombinasi input. Oleh pelbagai kombinasi input, apa ni? Dia berfungsi kepada BTUM. Apa itu BTUM? Maksudnya pengeluaran ini pada suatu tingkat teknologi tertentu. Teknologi tertentu maksudnya teknologi tak berubah, dia statik, dia tetap kan. Tapi pada satu tingkat teknologi tersebut, dengan menggunakan faktor-faktor ni, faktor-faktor yang berfungsi kepada yang boleh mengeluarkan keluaran. Jadi keluaran ini dapat dihasilkan hasil daripada gabungan sumber-sumber ataupun input tadi. Sebab saya katakan teori pengeluaran ni bagaimana input digunakan untuk menghasilkan output. Jadi ini input. Ni BTUM ni input. B tu apa? Buruh. T tanah. U usahawan. M tu adalah modal. Jadi kombinasi input yang ada dalam ekonomi ini digunakan dan akhirnya dapat menghasilkan output Q. Itu maksud fungsi dia. Dan itu dia sebeginilah. Okey. Jadi dalam silibus anda, dalam perbincangan kita, okey, dalam silibus ini dan perbincangan kita ni yang melibatkan perbincangan sedang kita bincang ni, fungsi pengeluaran yang kita nak bincang ni adalah fungsi pengeluaran satu input berubah. Satu input berubah. Maksudnya ada dua input. Kita membincangkan tentang jangka masa pendek sekarang ya. Tolong ingat kita bukan bincang jangka masa panjang, kita bincang jangka masa pendek. So bila fungsi pengeluaran yang kita sedang bincang ni ialah fungsi pengeluaran satu input berubah. Maknanya apa? Ada satu input tetap dan satu lagi ada satu input berubah. Itu maksud fungsi pengeluaran satu input berubah. Maknanya fungsi pengeluaran yang kita nak lihat ini adalah melibatkan input tetap satu, input berubah satu. Input tetap tu dia tak sebutlah. Dia cuma ikut satu input berubah saja. Okey. Jadi begitu. Okey. Tapi dengan andaian iaitu hanya dua faktor pengeluaran sahaja yang digunakan, iaitu buruh dan tanah. Saya kata satu input tetap, satu input berubah tu maknanya input tetap tu ialah tanah. Dan satu input berubah ya buruh. Sebab yang boleh diubah adalah buruh. Faham buruh boleh ditambah, boleh diubah. Satu, kalau nak gaji dua orang buruh. Nak tambah lagi 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jadi buruh ni biasanya dianggap sebagai input berubah. Kalau tanah tu dia tak boleh diubah. Tanah kan, mana boleh diubah? Kalau kita beli tanah 1 ekar lah. Dalam jangka pendek kalau kita beli 1 ekar, kita ada tanah 1 ekar. Kita boleh ubah tanah tu 1 ekar kepada 1,5 ekar ke, tak boleh. Selagi kita tak membeli ataupun kita dapat menambahkan ekar tanah yang seterusnya. Jadi tanah ni merujuk kepada input yang tetap, yang tak boleh diubah. Jadi bila tanah tu tak boleh diubah, tidak boleh diubah, maknanya dia ada input tetap. Bila dia input tetap, bermakna proses pengeluaran tu berada dalam jangka pendek. Faham jadi sekarang dalam jangka pendek kan kita faham kan? Jangka masa pendek ada input tetap, ada input berubah. Input tetap adalah tanah, input berubah adalah buruh. Faham
Itu maksud. Tapi bila dah lama-lama proses pengeluaran tu berlaku, buruh ditambah, tanah pun dalam masa yang sama ditambah juga, dapat ditambah juga. Jadi maka sudah pasti jangka masa telah berubah daripada jangka masa pendek pada jangka masa panjang. Sebab apa? Bila tanah tu dapat ditambah, maksudnya dapat ditukar statusnya 1 ekar kepada 2 ekar ataupun 10 ekar. That's mean tanah tu sudah bertukar status daripada input tetap, sekarang ni input berubah lah, sebab dia dah boleh diubah. Bila dah boleh diubah, maknanya dia input berubah. Jadi buruh memang dah input berubah, tanah bila dah diubah, dapat diubah, dah jadi input berubah daripada input tetap kepada input berubah. Kan, bila dah tanah tu ditambah dari 2, 3, 4, 5, 6 ekar, bermakna keluasan tanah semakin besar. Bermaknanya tanah tu sudah bertukar status daripada input tetap menjadi input, sekarang input berubah lah, sebab dia dah boleh diubah. Maka jangka masa proses pengeluaran tu maknanya telah berubah. Tadi jangka masa pendek, sekarang dah jangka masa panjang. Sebab kita faham jangka masa panjang ni semua input adalah input berubah, tak ada dah input tetap. Tanah pun dah tak dianggap input tetap sebab tanah dah boleh ditambah. Itu maksud jadi tapi kita sedang membincangkan fungsi pengeluaran satu input berubah. Maksudnya kita sedang membincangkan jangka masa pendek, satu input tetap, satu input berubah. Yang kita sedang bincangkan. So, kita andaikan yang inilah, ada input tetap, ada input berubah, ada 2 faktor. 2 faktor ni 2 input lah. Okey, yang kedua, semua buruh tu dia bersifat homogen. What is the meaning of homogen ni? Homogen ni dia lebih kurang sama. Okey. Dia homogen ni dia sama. Keupayaan buruh dalam menghasilkan produk ni sama. Kalau buruh tu ada 10 orang, tak kira 10 ke 20 ke 100 orang ke, jadi buruh tu keupayaan sama. Kalau seorang buruh dapat mengangkut lah, okey, saya kata dia mengangkut guni padi, contohnya kan, dia dapat mengangkut satu hari tu, keupayaan dia dapat memikul ataupun mengangkat guni padi itu sebanyak 100 guni lah, kan, kerja dia munggah daripada gudang masuk ke lori, contohnya kan. Jadi semua, kalau ada 100 buruh, semua setiap orang tu dapat memikul 100 guni padi. Itu maksud homogen. Dari segi, bukan dari segi keupayaan dia bekerja saja, dia punya fizikal dia pun lebih kurang sama. Dia punya kekuatan, dia punya ketahanan, dia punya pergerakan dan sebagainya sama. Pendek kata dia, kalau nak mudah fahamnya, ialah macam robot lah. Tapi dalam kes ni buruh ni manusia, not robot, tapi dia punya lebih kurang macam tu lah, keupayaannya sama antara satu sama lain. Tapi dunia realiti tak ada macam tu. Dunia realiti ni, buruh ni, kalau kita suruh buruh yang kita ada kan, beratur panjang kan, kita tengok ada orang ni berkeupayaan tenaga dia kuat, ada orang sebelah tu yang seorang lagi dia lembik sikit, yang seorang lagi pemalas, yang seorang lagi mengular, yang seorang macam-macam keupayaan lah. Ada yang bertenaga, ada yang lemah, ada yang itu dunia realiti. Tapi dalam kes ni kita mengandaikan semuanya adalah homogen. Itu maksud homogen ni, kena faham homogen tu apa. Dan yang ketiga, kita mengandaikan tingkat teknologi adalah tetap. Okey, tetap tu maknanya apa? Maknanya tidak berubah lah. Maksudnya disama saja. Dia tak boleh kalau teknologi, memang dunia realiti teknologi sentiasa berubah. Okey, dia sentiasa berubah, sentiasa berkembang kan. Tapi tak boleh lah, sebab nanti kalau kita faham, bila teknologi berkembang, daya pengeluaran akan meningkat dan pengeluaran sentiasa bertambah. Jadi
dia jadi lain. Jadi kita andaikan dia sama, nak bagi fair, dia kena teknologi tu adalah tak berubah. Kita abaikan teknologi itu buat sementara waktu sebab kita nak menganalisis dari segi keluaran. Okey, tu. Okey, itu sedikit tentang fungsi pengeluaran. Okey, fungsi pengeluaran. Mungkin ada yang tak jelas lagi lah, tapi nanti cuba buat pembacaan sikit lah dalam nota-nota yang ada. Saya minta jangan kita refer kepada buku nota yang warna hijau saja, ataupun kalau boleh kita carilah buku nota lain, sumber internet sebagainya kan. Jadi perbanyakkan nota luaran supaya kita punya ilmu ni lebih berkembang lagi dan luas. Okey, kita cuba tengok beberapa konsep yang ada lagi dalam teori pengeluaran. Yang ni untuk pengiraan. Yang pertama sekali kita kena lihat jumlah keluaran. Okey, jumlah keluaran ni ringkasannya adalah kita tulis TP. TP ni adalah total production lah, total product atau total production jumlah keluaran lah dalam bahasa Malaysia nya. Okey, menggunakan konsep fungsi pengeluaran satu input berubah tu, mana kita tulis macam ni lah, sebab kita andaikan ada 2 input tadi kan. Sebenarnya input kita tu dalam ekonomi ada 4, buruh, tanah, modal, usahawan, tapi kita mengandaikan dalam teori kita, dalam analisis kita ni, keluaran ni berfungsi dia sebab kau oleh 2 input ni.